Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh rahimahullahu ta'ala dari riwayat daripada Syekh Fariduddin. Jadi masih lagi kita dak menyatakan kelebihan azan deh, kelebihan bain. Fadilah kelebihan bain. Iaitu tuan kita ni mendatangkan beberapa hadis, banyak hadis bersakopau dengan kelebihan bain. Siapa dia bain, maka dapat fadilah banyak sekali. Beberapa hadis walaupun hadis doa ada dalam kalangan dalam kita ni ada hadis doa. Kemudian hadis doa iaitu boleh kita pakai hadis doa masalah fadailul a'mal. Takut kita keliru. Jadi sepakat mazhab yang Pak Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu mazhab Pak. Abu Hanifah nama dia Nu'man bin Sabit, mazhab yang tertua sekali. Yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Mazhab Maliki, Imam Maliki, dia mengaji kepada anak murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i anak murid Imam Maliki. Imam Hambali anak murid Imam Syafi'i. Jadi 2, 3, 4 tu sepakat bahawasanya hadis doa dapat kita beramal pada pihak fadailul amal. Dia hadis dia ada 3 deh. Hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis doa. Yang keempat tu panggil hadis maudhu', tu bukan hadis, direka-reka kata hadis, padahal bukan hadis. Nombor 1 hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis doa. Yang keempat panggil hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis reka-reka, wal kadzibul mukhtalaqul masnu' ala nabi fazalikal maudhu'. Benda pananya perkara hak orang duk reka-reka, dusta saja. Mengatakan hadis pada hakikat bukan hadis. Itu panggil hadis maudhu'. Adapun hadis yang sakup pak dengan fadailul amal ni, makna hadis sakup pak dengan kelebihan wa amal. Hadis sakup pak dengan wa amal bain, wa amal zikir lepas semaya, ada hadis doa. Banyaklah hadis doa tu. Kali itu sepakat ahli ulama pak mazhab bahawasanya dapat kita beramal, boleh berhujah, maknanya boleh kita pakai, iaitu hadis doa pada pihak beramal. Targhib dan tarhib. Ada riwayat daripada Syekh Fariduddin. Katanya barang siapa membaca atas 2 kuku ibu tangan. Barang siapa membaca atas 2 kuku ibu tangan. Kerana kelebihan 2 kuku ibu tangan ni, nur Nabi kita dia ada duduk di kuku tak ada kita. Bila kan tak kalau tak ada kita cinta kepada Nabi Muhammad, bila Tuhan royak katanya nur Nabi Muhammad ada di hujung selebihmu, maka Nabi kita pun cinta duk nak tengok Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala peralih
daripada hujung selebing pada kuku. Zina duduk di kuku tu ada. Maka lalu itulah kita ni anak cucu tu ada. Maka dah nut Nabi kita pun ada. Deh, marilah di kuku kita. Maka barang siapa dengar suara, dengar nama dia, bila dengar nama dia, kita tengok ke kuku. Ni kelebihan. Barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangan barang siapa. Baca ke apa ni? Baca ni. Baca akan ayat ni. Fakashafna anka rito aka. Fabasaruka liyawma hadid. Baca ni. Fakashafna anka rito aka. Fabasaruka liyawma hadid. Barang siapa baca atas dua kuku ibu tangannya. Dua kuku ni. Dua kuku tangan kanan, dua kuku ibu tangan kiri. Tu baca, Plato tu kita baca. Maka baca ayat ni. Baca doa ni. Fakashafna anka rito aka. Fabasaruka liyawma hadid. Baca 7 kali. Baca 7 kali, 7 kali ulang. Fakashafna anka rito aka fabasaruka liyawma hadid. Baca sampai 7 kali. Dan meselawat ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meselawat ia atas Nabi alaihi salatu wasallam. Lepas pada tu kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat pada tiap-tiap kalinya. Kita baca ayat ni sekali. Fakashafna anka rito aka fabasaruka liyawma hadid. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca pula fakashafna. Diiringi dengan selawat. 7 kali baca ni, 7 kali selawat. Anda kerti dah kita. Ada meselawat ia atas Nabi pada tiap-tiap kalinya. Jadi kita baca fakashafna sekali. Selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fakashafna anka rito aka fabasaruka liyawma hadid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom tambah selawat tak agatik. Kerana bila kita baca tak ada selawat tak makruh. Selawat atas Nabi, selawat atas agatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kena kapuh maksudnya. Kemudian bila sudah baca ni, mengkucuk ia akan dua ibu tangannya. Kalau kita baca tu, baca di dua ibu tangan tadi, kuku dua ibu tangan. Lepas tu kita kucuk. Kemudian mengkucuk ia akan dua ibu tangannya dan disapus dengan keduanya dua ibu tangan sana atas dua matanya. Itu lagi. Kita pelaga gitu, pelaga. Baca. Bahawa sudah baca sana kita Allah dalam mulut kita sengok. Lepas tu sapuh di mata. Deh. Bila buat lagu ni siapa dia ajar ni? Alim ulama. Alim ulama ajar lagu ni dia ambil daripada ambil daripada silsilah dia, ambil daripada sahabat. Nak gilah. Bukan kata ada rekod kat dia tu dah. Bila kita buat cara kaifiat macam ni, cahaya memberi manfaat bagi cahaya matanya. Yang ni mata kita tak nak jadi sakit, mata kita tak nak jadi kededak, mata kita tak nak jadi tak nampak. Tu ulama pesan tu. Kita buat lagu ni lah. Ya kena istiqamah. Kita tajribah, lepas tu istiqamah. Buat semua-semua. Cahaya memberi manfaat bagi cahaya matanya.
dah hilang mudarat ni penyakit dan menghilang siapa dia ada sakit Allah Subhanahu Wa Taala siapa dia hingga ya Allah ya Tuhanku kita doa sana hati kita ingat Tuhan ya Allah ya Tuhanku hinggalah sakit mataku ya Allah ya Tuhanku cerahlah mataku yang kau beri kelabu kita minta Tuhan hati kita tu minta Tuhan kita kata dengan lidah tapi hati kita berkata dengan Tuhan ya semua saat ni Tuhan berlaku wak mata asal mata kita cerah lepas tu jadi kelabu jadi sakit dia sakit kullu da'in dawa tiap-tiap penyakit dah ubah illal maut malaikat mati pada Nabi kata maka hendaklah kamu ubah dengan doa dengan Fatihah dengan apa boleh berlaku tapi hati tu harap cia ni kita harap tu minta Tuhan saat ni sembuh nescaya memberi manfaat bagi cahaya matanya kita baca ni dah hilang mudarat daripada dua matanya insya-Allah taala duduk situ jika mahendak Allah taala sekiranya kalau Tuhan kandak Tuhan beri Tuhan tak kandak tak ada orang dan kita minta dia beri semata waimo tak segera dia waimo dia tangguh ke apa yang lagi ni boleh orang panggil kelebih dan dibacanya dan sunat dibacanya marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah dan sunat mana dibacanya akan marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah seperti riwayat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Hak ni pun suka. Hak ni kaifiat dianya waktu dengar sebut nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu banyak riwayat. Bila kita dengar orang berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya habibi ada satu riwayat ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam dia kata lepas tu kita kucuk dua ibu tangan tak ni kuku dua ibu tangan sapuh di mata nampak tahu sini tahu gati pada fakasyafna barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya akan marhaban bi habibi. Tadi marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Ngikut ibarat sini dek. Tahu dibacanya ganti pada kata fakasyafna. Takdir ibarat barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya akan marhaban bihabbika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Nascaya. Itu dia. Maknanya. Kemudian seperti ni. Kemudian mengkucuk ia kedua ibu tangannya dan disapu dengan keduanya atas dua mata. Nascaya memberi manfaat bagi cahaya matanya dan hilang mudarat. Ikut itulah. Kita nak baca fakasyafna pun boleh. Marhaban bika ya habibi pun boleh. Tapi hak sini ngikut riwayat lah. Iaitu marhaban bi habibi ni bila kita dengar Muhammadur Rasulullah. Bila dengar orang kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti riwayat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Nampak? Ni orang panggil doa Nabi Khidir. Ini marhaban bika ya habibi ni doa Nabi Khidir. Dan datang pada khabar, yakni datang pada hadis bahawa segala orang ben tu bahawa segala orang azan
datang mereka itu akan siratal mustaqim, yakni di akhirat esok. Mendapat mereka itu atas sirat itu beberapa unta daripada nur yang berpelana daripada Yakub dan Zabarjad. Maka terbang unta itu dengan mereka itu di atas sirat, dan syafaat oleh tiap-tiap daripada mereka itu akan 40,000. Dan lalu di dalam nur itu. Dan lalu di dalam nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Ini orang panggil royak kelebihan orang baik. Iaitu di akhirat esok boleh kita tengoklah orang hak lebih, Allah Ta'ala beri lebih kelebihan yang Tuhan beri kepada seorang yang baik dengan ikhlas niat dia. Amalan dia baik. Bakit pada kubur. Tu. Habis itulah kita kena pisah ada amalan. Gapo kata ulama royak. Setengah daripadanya jadi kena kitanya benatang kerban. Nah. Kemudian bila lagi hipung di pada masa. Bila lagi hipung di pada masa ni. Habis sutrik. Habis panah. Macam-macam lah. Mengikut amalan kita lah. Hipung semua. Timai amalan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. Sayyidina Umar kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kamu akan amalan kamu tah dunia sebelum siapa masa hisab. Hisab sungguh. Cek sungguh. Periksa satu persatu. Tanya sesa. Sampak sesa. Al-yauma. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashharu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di pada masa esok, katuk mulut, katuk beh. Orang panggil, berteri mulut nak kecek tak boleh. Tangan kecek. Semua boleh kecek, kaki tangan royak belakang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sampai itulah Sayyidina Umar kata, hisablah kamu akan amalan kamu sebelum daripada siapa masa hisab. Lah ni kita hisab dah. Pagi tadi siapa punya ni yang mana banyak amalan kebajikan kejahatan. Mata kita tengok kebajikan kejahatan tu banyak mana. Itu hisab. Lidah kita baik tak dari fajar tadi siapa akan mengorek sana. Baik tak dari matahari naik siapa akan jatuh matahari. Banyak mana lidah kita menyebut kebajikan dengan kejahatan. Baca kedok Quran hari ni kan lidah kita untuk kata ke orang je. Nampak dia? Tu dia suruh hisab. Kemudian bila hisab di pada masa sudah hisab. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak ke syurga, satu puak ke neraka. Sudah hisab syurga duk mana? Syurga lek sana titi siratal mustaqim. Syurga duk sana. Ni siapa sirat ni? Getak untuk lakah neraka. Apa ni lek sana tu nak pergi ke syurga kena lakah titi. Apa sirat? Jisrun mamdudun. Jisrun mamdudun alamatni jahannam yariduhul awwaluna wal akhir. Jembatan yang duduk di atas mulut neraka. Getak yang duduk atas mulut neraka. Semua kena lalu waktu belaka sekalian umat Nabi ada dengan siapa umat Nabi kita mesti kena lalu waktu. Yariduhul awwaluna wal akhir. Sama ada umat dulu, umat baru kena lalu waktu. Kaza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimu wa mutalib. Begitulah wajib atas kita i'tikad bahwasanya Allah Taala menjadikan akan sirat titi duk tang mulut neraka. Wajib kita beriman. Wajib kita kena percaya setengah pada iman kita kena percaya kata ada sirat. Satu jembatan yang duk tang mulut neraka. Jauh mana? Setengah riwayat kata 3,000 tahun perjalanan. Naik saja 1,000 tahun, pergi saja 1,000 tahun, turun saja 1,000 tahun. Setengah riwayat kata 500 naik, 500 pergi, 500 turun.
Dua riwayat. Di sini. Kemudian nak wayak sininya, siapa yang kita baca ni? Bahawa segala orang yang baik, segala orang baik, datang mereka itu akan siratal mustaqim. Mendapat mereka itu atas sirat itu beberapa unta. Yang ni Tuhan beri dengan sahabat dia baik atas dunia dengan ikhlas, Tuhan cadang unta. Untuk dia naik, jemerai atas titi sirat. Satu unta yang Tuhan cadang. Untuk jadi kenderaan orang baik. Beberapa unta daripada nur. Unta tu dibuat daripada nur. Yang berplano, ada plano, bukan naik atas belakang unta saja, ada plano mulai plano yang dibuat daripada mata Yakub yang merah. Dan zabarjak, permata zabarjak ni permata hitam. Ni orang panggil Tuhan balas budi beri kepada seorang yang baik dengan ikhlas ni. Bila dia nak rakah atas titi siratal mustaqim, Tuhan cadang dah seekor unta yang dibuat daripada nur yang berplano. Plano tu buat daripada permata hitam, permata Yakub, zabarjak. Maka terbang unta itu dengan mereka itu. Tu apa ni unta sat ni cadang bagi segala orang baik. Orang baik nak unta tu. Tu semua bakal naik unta tu. Jalan ongeng-ongeng itu kan. Maka terbang unta itu dengan mereka itu, bawa mereka itu segala orang baik dengan atas sirat al-mustaqim. Di atas sirat. Dan syafaat oleh tiap-tiap pada mereka itu. Lagi pula Tuhan beri kelebihan orang baik ni boleh tolong demo. Boleh tolong demo, boleh jamin demo, boleh tolong perakan demo. Dia tu boleh naik unta dah. Lagi pula Tuhan beri tamneng dia, jawab teng dia, boleh tolong demo, boleh syafaat, boleh perakan demo, orang semua. Tiap-tiap seorang 40,000. Tiap-tiap seorang orang baik saat ni boleh tolong demo lain tu 40,000. Dan lalu di dalam nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Ya, maknanya dia sana itu ada nur. Lagi pula kuda uta dia pun nur. Cerah lah. Tah titi ni gelap gelemak. Matahari tak ada, bulan tak ada. Gelap habis gelap. Kemudian orang hak ada nur. Cahaya semaya. Cahaya ibadah. Orang ada iman, cerah. Lagi pula orang ben ni cerah. Maka demo boleh tupai cerah dia tu. Sebab kata kita bawa pelita sutai, demo boleh tupai pelita kita apa orang. Ni dia. Kita katanya pelita spring. Zaman dulu kita spring. Boleh tupai pelita spring, tupai cerah. Misal dia berjalan kita boleh tupai cerah dia. Awak popular orang. Ni boleh tupai cerah dia sana itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Lalu tah titi sirat yang gelap kan. Tu maknanya. Ingat deh. Iaitu titi sirat ni kalau mengikut di dalam hadis dia katanya dia munasabah di sini iaitu kata as-sirat jisrun mamdudun alamatun jahannam yariduhul awwaluna wal akhirun zahibina ilal jannah. Maknanya satu jemaah yang duduk tah mulut neraka. Lalu kau tu semua umat dulu dan umat belakang berjalan lagi nak pergi pada syurga. Bukan mudah. Araku minasya'rati. Terlebih halu daripada rambut lagi. Titi sana. Bagi orang hak jahat lah. Terlebih halu daripada rambut wa ahaddu minasyaifi. Dan terlebih tajam daripada pedang lagi. Allah. Wa ahaddu minasyaifi. Wan nasu fi mururihim alaihi aqsamun samaniyah. Dan manusia yang lalu di atas titi sirat sana itu 10 bahasa, 10 bagai, 10 macam orang. Nanti tengoklah di akhirat esok. 10 bahasa orang. Sebut dalam hadis.
minhum man yajuzu alaih katarfil ain. Setengah yang pertamanya orang yang lalu di atas sirat itu seperti derahnya seperti sekelip mata. Sekelip mata siapa? Cak. Pejek kelak siapa ada? Inilah orang yang nombor satu. Wa minhum kabarkil khatib. Yang keduanya seperti kilat nyama. Lak. Deh. Tu nombor dua. Pokilak je lah. Lak. Cara tu. Yang ketiganya karihil asif. Seperti angin yang derah. Ribut yang derah. Hurricane, tornado ikutlah. Seperti ribut yang derah. Tu jalan tadi di sirat. Yang keempatnya seperti burung yang terbang derah. Wa minhum katairi. Seperti burung. Terbang seperti burung derah kau. Yang kelimanya wa minhum kal jawadi sabik. Seperti kuda yang derah. Itu yang kelima. Jalan tadi sirat tu seperti kuda derah kali. Ya kana wa minhum may yajri. Ya kana mereka yang jalan kaki. Jalan. Kodam jalan. Dia terbang lagi. Yajri berlari. Yang ke apa ni? Yang ke anehnya lari. Yajri ni lari. Yang ke anehnya mereka yang lari. Hungar. Derah penghungar tu. Yang ketujuhnya wa minhu may yamshi. Yang ketujuh ni mereka yang jalan kaki. Jalan Ramadan. Lama. Itu maknanya. Lagi pula. Dan lagi pula yang kelapanya ngakok. Ngesok. Yang kelapanya mengesok. Jalan seruk. Ngesok lah ana. Ni lah teruk sekali. Dia paling teruk itu kata 7, 8. Tu maknanya lari. Yang 7 tu jalan, yang 8 tu ngesong. Berat. Ni 8 gulungnya. Hak nombor 1 sani. Kemudian kita katanya orang band ni boleh badak. Masuk dalam kata hak jaya dah. Tengok dia. Ia katanya beberapa uta daripada Nur yang berpelana daripada Yakub dan Zabarjat. Maka terbang unta itu dengan mereka itu di atas sirat. Dan syafaat oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu angkat 40,000. Dan lalu di dalam Nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Ini kelebihan orang baik. Tapi baik dengan ikhlas. Dan baik kena baik dengan ikhlas kerana Allah. Tak ada kerana lain. Habis. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila berkata muazzin, Allahu akbar. Bila orang kata Allahu akbar, dibukakan baginya segala pintu langit. Ya langit ada pintu. Tu Allah alam. Tapi tak ada pintu. Pergi lagu tu. Bahawa selangit ada pintu. Bila orang kata Allahu akbar, maka malaikat hadap hijau dia ni buka pintu langit. Tiap-tiap kali orang buka pintu. Bukalah segala pintu langit. Dan apabila berkata ia muazzin, bila orang kata asyhadu an la ilaha illallah. Bila orang kata asyhadu an la ilaha illallah, berhiasilah bagi muazzin. Nyorojak situ. Berhiasi, berjanguk, bersipem. Berhiasi mana berjanguklah. Berjanguklah. Baginya untuk orang baik oleh segala perempuan yang bikir di dalam syurga.
yakni anak bidadari. Bila orang ben kata Allah asyhadu an la ilaha illallah, segala bidadari hak Tuhan duk cadang kepada kita le syurga, pakak berjanguk habis jangan boleh cuba budak pipi ikutlah. Duk cadang ke abai dia. Abai dia hadap bai tu. Tiap-tiap kali kata asyhadu an la ilaha illallah. Napa deh? Ni nak royak tu bai azan. Berhiasi berjanguk untuk orang bai oleh segala bidadari yang berada dalam syurga. Dan apabila berkata ia muazzin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila orang ben kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkata malaikat jawab. Malaikat kata, angka olehmu akan hajat kamu kepada Allah. Malaikat kata, hey Abdullah, hadap ben dia panggil, hey Abdullah, mu ada hajat apa? Royak Tuhan, minta Tuhan lalu. Malaikat kata lalu, hey Abdullah, hey Muhammad, hey Yusuf, mu ada hajat apa? Minta lalu dah. Tuhan terima ketika tu. Lepas pada tu. Dek. Dok lepas ada ben lalu. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Tambah lagi. Ni nak royak katanya waktu orang ben tu kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malaikat jawab kata, hey, mu nak gapo? Selalu dah minta. Tuhan akan nak terima dah. Tuhan ada cadang nak terima dah. Berkata malaikat, angka olehmu akan hajat kamu kepada Allah. Maka bahwasanya ia Allah menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Ni orang panggil sa'atul mustajabah. Ulama kata sa'atul mustajabah, masa yang diterima akan doa, iaitunya ba'da solatul maktubah, lepas maya 5 waktu. Dan lagi pula jauh pilai tengah malam. Kemudian ba'dal azan, lepas baik. Ni setengah daripada masa yang diterima kan akan pitok. Ni kita kena tahu tak masa ya Tuhan terima akan doa. Ya sangat-sangat diterima. Iaitu lepas daripada semaya. Baik tu kita kena berdoa. Lepas semaya jangan kita tubik selalulah. Kita kena berasa nak fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa saja yang kita berasa nak, kita kena minta. Bila kita sudah semaya, mintalah. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hendaklah kamu gemar apa yang kamu nak, mintalah bila kamu sudah daripada semaya. Tu dia. Kemudian bila saat itu kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, malaikat katanya, mu ada hajat ke apa? Mintalah. Tuhan akan terima selalu dah. Habis. Arti deh. Dan adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua puak kita ni pakat dengar belaka. Bila kita dengar, kita faham. Hak tak dengar tak ada roh. Tuhan menjadi ke telinga suruh dengar nasihat orang. Tambah kerah bagi panggil kerah kerak. Tambah mari dengar. Fastami'u lahu wa ansitu. Hendaklah kamu dengar dan kamu perhati. Bila kita dengar orang baca Quran ke dengar orang mengajar. Lepas tu kita kena beramal hak kita dengar kat ni. Apabila kita beramal dah, kita kena menyapa ke orang kata, sekurang-kurang kita kena royak ke anak bini kita. Apa kita mari dengar ni, tak duk royak ke apa, tak weh. Jangan kita kodok lepung, tak royak pun. Jangan. Kerana kita ni panggil umat dakwah. Umatul dakwah. Orang panggil mengajak. Umat biasanya kena mengajak orang buat baik. Mencegah orang buat jahat. Ini panggil umatul dakwah. Bila kita dengar, kena royak. Sekurang-kurang royak ke bini kita. Royak ke anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sekaklah kamu, diri kamu dan keluarga kamu akan api neraka. Kita kena sekak, kita kena buat pagar. Jangan api neraka makan kita, makan keluarga kita.
Lah mana? Buat pagar. Dengan bahawa kita suruh dia buat baik. Suruh dia semaya. Kita kena larang dia daripada kejahatan. Itu panggil kita buat pagar. Kalau kita tak ada suruh, tak ada larang, berarti kita helak jauh pergi neraka makan keluarga kita. Ni panggil ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nas wal hijarah. Nah, alaiha malaikatun ilazun syiddat. Maknanya kayu api neraka ni manusia dan batu-batu. Sebab itulah kita kena jaga keluarga kita. Utama sekali keluarga kita lah kita kena kesian belah. Kena berasa nyayung. Seperti kita mari mengaji malam ni kita dengar boleh sepatah dua, kita kena kelik royak. Kena menyampai royak benda kebaikan, benda hak molek pada keluarga kita. Supaya keluarga kita tu tahu kata sebagaimana yang kita tahu. Itu dia. Kita dengar, kita beramal dan kita beramal kena menyapa ke orang kata balighu anni walau ayat. Kita umat Muhammad dia dakwah, kita pun kena dakwah. Fardu ain keluarga kita. Dan adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang muazzin. Tu kempen Nabi 4 orang weh. Ni bujur kita ngaji kitab ni. Pertama Bilal ibnu Rabah. Bilal kena orang Afrika. Orang biasa kulit hitam. Tu Bilal ibnu Rabah ialah awal-awal orang baik pada Islam. Dialah Bilal lah, iaitu orang yang Nabi suruh baik. Pada masa Rasulullah. Yang kedua ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tu keben Nabi. Abdullah nama dia, ibnu Ummi Maktum. Yang ketiga Sa'd bin Aiz. Sa'd ibnu Aiz. Yang keempat Abu Mahzurah. Tu dia deh. Habis. Ingat tu bila orang tanya berapa orang weh tu kempen Nabi masa Rasulullah 4 orang ni. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum. Bani Bilal, gabai subuh dia bawa. Abdullah bin Maktum tu bayi subuh. Ya masa Rasulullah ya bayi 2 kali bayi wasa, bayi subuh so. Bilal bawa, Abdullah bin Maktum bayi subuh. Itu dia. Ada sunat pada telinga kanok-kanok yang sebelah kanan. Sunat dan sunat pada telinga kanok-kanok. Telinga mana? Yang sebelah kanan. Dan sunat komak pada telinganya yang sebelah kiri. Sama ada kanok-kanok itu laki-laki atau perempuan. Habis tu puak kita semua, kita kena pandai. Jangan nanti suruh orang. Bila orang tina kita beranak, bila anak kita beranak, kita boleh cucu. Kita sendiri, telinga kanan, komak telinga kiri. Jangan derah sangat. Pokok jadilah, bobo dengar. Derah kata, yok, lalu. Pecah nak telinga dia. Kau jadilah. Sunat telinga kanan, sunat komak telinga kiri. Sabik po disunatkan. Dia tak ada royak sini. Sunat telinga kanan bila budak baru beranak. Bila beranak tu sudah cuci siap. Orang mari kita, lalu kita pun telinga kanan, komak telinga kiri. Kemudian sebut di dalam kitab lain, kitab besar lah, kitab kulit hijau, kulit merah lah. Dia kata, wazalika lima kila. Dan bermula demikian itu sunat telinga kanan, sunat komak telinga kiri ni sampai budak baru anak dianjurkan, diperintahkan, disarankan komak 5 kila kerana barang yang dikatakan
innaman fu'ila bihi zalika lam yadurrahu musibyan. Kerana barang ia dikata oleh ulama, sesungguhnya mereka yang dibuat dengan dia. Sungguhnya budak yang baru anak diperintah suruh bayar telinga kanan, komak telinga kiri. So buat macam itu, lam yadurrahu musibyan. Tiada memberi mudarat akan budak tu oleh hatu. Dia panggil musibyan ni hatu. Jelema oleh hatu syaitan. Bila budak baru anak ni selalu dah dikacaukan oleh hatu syaitan. Nah, hatu setan dia kacau semua, ikut siapa dia beranak tak ada kira. Malaikat Siti Maryam dengan Nabi Isa. Malaikat Siti Maryam dan Nabi Isa, anak Maryam lah. Malaikat Siti Maryam dengan Nabi Isa. Waktu beranak setan nak kacau tak boleh. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima kila inna man fu'ila bihi zalika lam yadurrahu musibyan. So, sabit apa boleh disunatkan baik. Kerana waktu beranak tu baik. Nah, iaitu takut setan-setan saat ni tu karu dia. Sabit itulah kita baik. Sunat baik, sunat komat. Itu ilah dia. Yang keduanya waliyakuna awwalu ma yuqra'u sam'uhu haladukhulihi fid dunya az-zikra. Ilah yang kedua sabit boleh disunat ke bain dan komak budak baru beranak kerana nak wi telinga dia sana itu masuk dalam telinga kalimah Allah. Kerana dia beralih daripada alam arwah ataupun alam batin, daripada alam batni kepada alam dunia. Telinga dia sani, awal-awal dia dengarnya kalimah Allah. Dan begitu juga di akhir dekat dia nak tinggal selamat tinggal alam dunia nak pergi pada alam barzah, dekat orang panggil sakaratul maut, sunat kitanya pergi bacalah ayat Quran ataupun mengucap baca surah Yasin, mengucap dua kalimah syahadah. Lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarlah kamu akan orang dekat nak mati tu la ilaha illallah. Mula beranak kena bubuh kalimah Allah we dengar. Dekat dia nak mati pun kena we dengar kalimah Allah. Bacalah Quran. Bacalah apa-apa saja. Dan lebih lagi pula lakinu mautakum Yasin, akhir suratul Baqarah dan macam-macam lah. Ni dia deh. Ayat itu sunat dia. Lagi apa ni sunat pada telinga kanan, komak pada telinga kiri. Sama ada kanak itu laki-laki atau perempuan. Tapi orang baik itu orang jantan. Dan sunat dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca esok deh. Satu surah. Dan sunat dibaca akan surah inna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan kul huwallahu ahad. Pada telinganya. Waktu budak baru anak lepas pada baik kita baca inna anzalna sekali dan baca kul huwallahu sekali dia kata. Faedahnya apa hikmah? Apa hikmah ulama pesan suruh kita semua ni bila budak baru beranak baiklah komaklah di telinga dia. Lepas batu bacalah inna anzalna. Tak ingat ke? Tak ingat teruk. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr dengan sapake. Lepas tu bacalah kul huwallahu ahad. Ingat ni. Kalau lupa muka kita ni muka 44. Jauharul Mahfuz. Belum. Ada dalam kitab lain tu lana-lana. Faedahnya terpelihara, terjaga, terkawal. Kanak-kanak itu daripada zina. Anak kita tak nak jadi melaku zina. Ni ulama royak ni weh. Bila baru beranak, jatuh pun supaya tina supaya bacalah ni. Inna anzalna. Lepas tu ku Allah. Dia tambah sikit.
Bila anak kita besar dah, anak kita tidur. Anak kita tidur. Nawak kena, ya Allah, ya Tuhan, aku jagalah anakku. Kita baca inna anzalna. Baik di pala siup, baik di pala siapa kaki. Nak malam, insya-Allah anak kita akan jadi soleh. Tu di live pula lagi kita temulah di mana-mana. Cara kita nak didik anak sabit tu kena pok sana itu solat. Pok semaya tak tinggal. Pok tak semaya, tak mari sejai. Panawi anak sana itu solat. Napa lagi? Mok keleng. Tak erti sekarang buat ilmu agama. Panawi anak tu malah. Sini dia kena pok tu solat. Malam sana itu kita siu bacalah inna anzalna siu ya tidur. Insya-Allah anak kita jadi solat. Ni ya. Ni baiklah ya kata. Faedahnya sabit po dianjurkan suruh baca inna anzalna dan qul huwallah bila anak cucu kita baru ke anak tu baik. Lepas pada bel, lepas ada qomat baca ni. Faedah dia terpeliharalah kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya, semenjak dia hidup tak jatuhlah jalan zina. Kenapa dek? Dan tiada memberi mudarat akan dia oleh musibah. Hatu tak nak kosak, tak nak masuk tu. Ni tak boleh kelipar masuk tu. Kau beranak itu mokpok tak ada bel, tak ada baca apa. Masuk tu kiung sampai ketua dah masuk tu. Ni dia. Dia dah mokpok tak erti, tak ada bel, tak ada baca ke apa. Duk dengar lagu ogi mok yung mana yang kulit mana kilik. Ni dia. Napa lagi? Tiada memberi mudarat akan dia oleh Subyan. Iaitu apa Subyan? Tabi'ah daripada jin. Pengikut suruhan, panggil suruhan jin. Juru bahasa jin. Tu dia deh. Habis. Intaha Abu Jarimi. Abu Jarimi ni, siapa dia nak tahu tengoklah. Wa Imam Abu Jarimi Iqna, wa Imam Abu Jarimi Fathul Wahab. Dua tu Abu Jarimi dah. Dalam kitab fiqh yang 4 kulit, sama ada Abu Jarimi Iqna, sama ada Abu Jarimi Fathul Wahab. Temu? Tu pak dia. Tawali ni. Tu kenali ni dia ambil situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza kana waqtul azan futihat abwabus sama wastujibad du'a. Wastujibad du'a wa iza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu baik. Ni satu hadis. Dibukakan segala pintu langit dan dimustajabkan doa. Bila buka pintu langit, nunjuk kata Tuhan akan terima doa. Dan kita tak erti lagi apa ni tak mau berdoa. Habis tu kena berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu akan aku tentu kau terima. Sallallahu habibutuni aku fikum wala tuzhiruha. Tu hadis Nabi. Mintalah kamu dengan perut-perut tapak tangan kamu. Jangan kamu minta waktu. Ni cara minta. Tu dia. Ud'u Allah. Mintalah kamu ke Allah Ta'ala. Tu mana? Habis. Dan apabila datang waktu qomat, tiada ditolak kan akan doanya. Bila siapa waktu qomat, Allah Akbar, waktu tu tak ditolak. Bila kita berdoa sudah. Misal apa hari ni, hari Jumaat ni. Orang baik. Allahumma bihurmatil jumu'ati firli zunubi wa kshif anni kurbati. Allahumma bihurmatil jumu'ati firli zunubi wa kshif anni kurbati. Itu doa hari Jumaat. Hari Jumaat buat baca ni. Allahumma bihurmatil jumu'ati, ya Allah ya Tuhanku dengan kehormatan hari Jumaat. Firli zunubi. Ampun olehmu akan dosaku. Aku ni dosa banyak, kalau engkau tak ampun siap dosaku. Banyak aku teruk. Waqshib anni kurbati, buka olehmu akan kesusahanku. Aku dak susah dak kriak ke apa buka.
Kita baca doa ni, kalau kita duk susah ke apa, maka Tuhan buka jalan jadi mudah. Fikir tak tu baik, gantung tekak lama. Baca doa ni insya-Allah, waqshif anni kurbati, buka olehmu akan kesusahanku, apa yang aku duk susah, minta orang akan buka. Allahumma bi hurmatil jumati fili zunubi waqshif anni kurbati. Nikah doa hari Jumaat. Ya ada semua doa hari Maulid, doa nisfu Sa'ban, doa hari Asyura, doa hari Arafah. Ngaji temu insya-Allah. Dalam kitab Jawharul Mahmud ni ada beberapa hikmah. Ada beberapa doa yang pelat-pelat. Sebab itulah siapa dia tak ngaji, siapa dia hok pandai, ajak mari ngaji. Tak berapa hari dah kita akan nak tinggal dunia, alam dunia nak menuju ke alam akhirat. Walau harta banyak mana, walau bebas setara mana. Ada tu ada ni, tak boleh rugi kali. Ya turut kita pergi kubur 3, harta, keluarga, harta benda dan amalan kita. Bila orang kamu kita kelih lebih, tinggal duduk sekali dengan kita tu amalan. Banyak mana yang kita duk cadai, banyak tu saja. Habis kami katanya kata Nawawi. Di dalam Azkar riwayat akan kami. Wallahu a'lam. Ada soal lagi apa tak boleh. Kalau tak kamu tulis surat. Tak boleh jawab kita jawab. Mu dapat. Belajar soal tu. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di celah ni sebelum daripada kita baca kitab, kita beri peluang kalau ada mesti ada masalah boleh tanya. Kalau tak agama boleh surat. Kemudian kita beri peluang masa ni. Iaitunya kita bacalah apa saja ayat Quran ke ataupun hadis jelas-jelas. Boleh 10 minit. Kalau dia merasa nak tanya kita jawab soalan. Kemudian kalau tak ada kita baca kita. Hari ni apa maksud bid'ah? Bid'ah sunnah. Terang-terang kok kita ni. Bid'ah kok tu bid'ah kok ni gapo? Mula kita tahu kata walaupun ilmu ni tu dalam sikit. Kemudian ada ulama kita yang bernama Al-Imam Nawawi. Seorang tokoh dalam mazhab kita Syafi'i, Al-Imam Nawawi. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fi syarih. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah. Imam Nawawi lah dia mensyarahkan akan hadis Muslim. Hadis Muslim banyak sedepa, banyak lagi. Banyak kulit. Dia Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi ini salah satu pada ulama yang karamat.
Dia kareng itak, dia tak akan berita, kareng itak lek malam dia tek jari dia di pang kayu tu. Dia karamat dia. Qala ahlul lughah, berkata Minawi, qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa. Al bid'atu, ayat al bid'atu kullu syai'in umila ala ghairi misali sabiqin. Tu Imam Nawawi. Ahli lughah katanya, ahli bahasa kata al bid'ah ni, takrif bid'ah ni ada dua. Bid'ah pada lughah, bid'ah pada istilah. Ya semua kalau orang mengaji nahwu, ngaji apa, ya ada takrif, ya ada dua. Takrif pada lughah, takrif pada istilah. Takrif pada lughah, takrif pada syar'i. Kemudian berkata ahli bahasa, dia kata al bid'atu, bermula bid'ah itu kullu syai'in umila ala ghairi misali sabiqin. Tiap-tiap suatu yang dibuat atas ketiadaan contoh yang dulu. Tiap-tiap perkara yang dilakukan tidak ada pada masa Rasulullah, itu panggil bid'ah. Tiap-tiap perkara yang dilakukan dia tidak ada contoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap suatu yang diamalkan akan dia ala ghairi misali sabiqin, di atas ketiadaan contoh yang dulu. Mana tiap-tiap perkara yang kita duk buat lah ni tak ada pada masa Rasulullah. Rasulullah tak ada buat. Ni takrif bid'ah pada lughah. Dia takrif. Ikut gopo-gopo haduk kita duk buat lah ni, masa Rasulullah tak ada, masa sahabat tak ada. Ni takrif bid'ah pada lughah. Tu takrif dia. Kullu syai'in umila ala ghairi misali sabiqin. Tu takrif dia. Tiap-tiap suatu yang diamalkan dia, yang dibuatkan dia atas ketiadaan contoh yang dulu. Mana perkara yang dilaku kita buat lah ni, masa Rasulullah tak ada. Tu panggil perkara reka-reka. Ini takrif pada lughah. Qala ta'ala, kul ma kuntu bid'an minar rusul. Allah Ta'ala kata, kul, kata olehmu, ma kuntu bid'an minar rusul. Tidak adalah aku mereka-reka daripada rasul. Fatabayyana mimma qalahu Nawawi wa mimma fil ayati. Tak kalau takrif lagu tu kullu syai'in umila ala ghairi misalin sabiqin, maka nyata daripada barang yang berkata ke dia oleh Nawawi, dan daripada barang yang menyebut oleh ayat ni, kul ma kuntu bid'an minar rusul, annal bid'ata, bahawa sebid'ah itu amrun badi'un jadidun. Bid'ah itu iaitu satu perkara yang direka-reka, yang baru. Perkara baru hak direka-reka, perkara baru direka-reka. Tu bid'ah. Tu. Masa Rasulullah tak ada buat, kita pergi buat. Tu dia panggil bid'ah pada lughah. Amrun badi'un, perkara yang direka-rekakan. Jadi itu baru. Perkara baru yang direka-rekakan. Tak kalau takrif lagu tu. Ni sebagai umi ni panggil lagi ni. Insya-Allah panggil lagi nak heret ni. Ni sebagai tak umi. Jadi miskin. Masa Rasulullah tak ada. Bid'ah. Rasulullah tak ada kata wa ilahukum ilahu wahid. Kita kata wa ilahukum. Rasulullah, masa Rasulullah kata Allahu la ilaha illa. Rasulullah masa itu tak ada usalli, tak ada apa. Nawai itu tak ada. Kita tak nawai itu. Bid'ah. Tu maknanya. Yang direka-reka. Tu dia panggil. Kemudian kalau kita bergaduh sekat tu sudah. Tapi itu kena panggil. Kemudian tak kalau tu soal. Wa hal yakunu kullu amrin kadzalika dhalalah. Dan adakah ada tiap-tiap perkara seperti demikian itu sesat?
Adakah jadi sesat? Tiap-tiap perkara yang direka yang tidak ada pada Rasulullah. Tiap-tiap perkara yang kita buat, Rasulullah tak ada buat, sahabat tak ada buat. Adakah jadi sesat? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Deh. Kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Tiap-tiap perkara yang direka pada Rasulullah tak ada, Rasulullah ada buat, sahabat ada buat. Kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan tiap-tiap perkara yang sesat neraka. Wak modah tu sudah. Bubuh neraka pergi kawai orang. Deh. Ya soal. Wa hal yakunu kullu amrin kazalik dalalatan? Dan adakah tiap-tiap perkara balas tu perkara yang tidak ada pada Rasulullah, perkara yang dilaku tidak ada pada Rasulullah, sesat belaka? Wa ma makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah. Dan apakah makna sabda Nabi tiap-tiap bid'ah sesat? Kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Tiap-tiap sesat masuk neraka. Sudah sungguh kalau pakai ni. Masa nak Nabi tak ada baca usalli. Nabi Nabi tak ada baca nawa itu. Misal kita kata. Maka tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap perkara masa Rasulullah Nabi tak buat sesat. Tiap sesat masuk neraka. Kalau itu orang tak baca usalli masuk neraka. Gitu kan? Tu mana? Lagu tu kan? Ya soal. Fa'lan. Imam Nawawi jawab. Fa'lan annahu la sabila an yakulu kullu ma huwa kazalik dalalah. Fa'lam tuan-tuan, hendaklah kamu tahu. Kamu kena reti masalah. Bahawasanya tidak ada jalan. Bahawa adalah tiap-tiap barang sebegitu sesat berlaku. Bukanlah perkara balas tu jadi sesat berlaku. Perkara yang dilakukan yang tidak ada pada Rasulullah sesat. Tiap-tiap sesat neraka. Sudah. Rasulullah tak ada baca usolli. Kita baca usolli. Siapa dia baca usolli? Maka sesat. Tiap-tiap sesat masuk neraka. Orang baca usolli masuk neraka. Sudah. Imam kata fa'lan annahu la sabila an yakuna kullu ma huwa kadzalik dalalah. Tahu olehmu tidak ada jalan bahawasanya tiap-tiap perkara yang sebegitu sesat belaka. Li anna fil bid'ati ma kanat hasanatan bila maziyatin. Imam Nawawi kata, kerana bahawa sabit pada bid'ah itu, barang yang ada lah ya hasanah, ada bid'ah tu hasanah, ada bid'ah yang direka tapi comel. Perkara yang dibuat-buat masa Rasulullah tak ada, sahabat tak ada buat, kita pergi buat. Imam Nawawi kata ada comel. Perkara yang direka tu ada hak comel. Bila maziyatin dengan tidak ada syak, dia kata. Ada, jangan kata sesak belakalah. Jangan kamu gaduh kata tiap-tiap bid'ah sesat. Jangan buat gitu, jangan gaduh itulah. Ada hak comel. Li anna fil bid'ati ma kanat hasanatan bila maziyatin. Itu kata Imam Nawawi. Kerana wasa sabik pada bid'ah itu barang yang ada lah ya bid'ah ada hasanah dengan tidak ada syak. Faqad qala al-Imam Syafi'i, maka sungguhnya telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia mari kata Imam Syafi'i. Ma uhdisa. Ni takrif. Ma uhdisa mimma yukhaliful kitaba wa sunnata awil asara wal ijma fa huwa dalalatun. Ni Imam Syafi'i. Ma uhdisa perkara yang dimengada-ngadakan, perkara yang dibuat-buatkan, hak kita buat. Mimma yukhaliful kitab, daripada perkara yang menyalahi akal Quran. Kita buat perkara ni pada Rasulullah tak ada. Perkara tu tilik. Kalau menyalahi, berkelidar, berselisih dengan Quran,
wasunnata dahdih wal awil asaro, ataupun kata isabah wal ijma' dan ijma' ulama, fahuwa dalal. Kara jadi reka-reka. Kara ni tak ada pada Rasulullah. Jadi berlawan dengan kitab, berlawan dengan Quran, berlawan dengan hadis, berlawan dengan kata isabah, berlawan dengan ijma'. Ijma' pak mazhab. Apa ni? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berlawan. Hak nilah fahuwa dalalatun, nilah bid'ah dalalah. Nilah nak kena bid'ah dalalah. Wa ma uhdisa minal khair, dan barang yang dimengada-ngada daripada kebajikan. Muga hak molek tak ada Rasulullah, yang direka-reka tak ada masa Rasulullah. Mimma la yukhalifu syai'an. Perkara ni tak jadi berlawan dengan Quran, tak ada jadi berlawan dengan hadis, tak berlawan dengan sahabat Nabi, tak berlawan dengan ijma'. Imam Syafi'i kata wa ma uhdisa minal khairi mimma la yukhalifu syai'an min zalika falaisa bimazmum. Maka bukanlah bid'ah tu bid'ah jadi celah. Kalau itu bid'ah di sini Imam Syafi'i mengata sini bila perkara yang direka, yang dibuat masa Rasulullah tak ada. Perkara tu tak ada jadi berlawan Quran, tak berlawan hadis, tak berlawan dengan kata sahabat, tak ada berkelidan dengan ijma' ulama. Maka hak tu bid'ah yang tidak dicela. Kalau berlawan dengan pak tu, hak tulah dalalah. Reka-reka berlawan dengan Quran, berlawan dengan hadis, berlawan dengan kata sahabat, berlawan dengan ijma' ulama. Hak nilah kullu bid'atin dalalah. Nampak deh? Hak ni Imam Syafi'i katanya al bid'atu bid'atani, kata dia. Al bid'atu bid'atani. Bermula bid'ah itu ada dua. Bid'atum mahmudatun, bid'ah yang dipuji, wa bid'atum mazmumatun, dan bid'ah yang dicela. Ada dua tu. Begitulah juga Sayyidina Umar sendiri katanya. Nikmatil bid'atu hazihi. Masa Sayyidina Umar lah, iaitu dia tarawih 20 rakaat berjemaah. 20 rakaat berjemaah pada masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Tak kala Sayyidina Umar dia panggil semua sahabat pakat jemaah buat tarawih 20 rakaat. Lalu tu Sayyidina Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Inilah reka-reka sebaik-baik reka ni. Sebaik-baik reka, sebaik-baik bid'ah ni. Lalu itulah kemudian pada ni tu, iaitu guru Imam Nawawi membagi ke bid'ah saat itu 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah haram. Panjang lagi deh, insya-Allah. Kat tu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Dan yang ke-10-nya, wajib Allah Ta'ala bersifat al-hayat, dengan hayat, maknanya berhidup. Artinya, arti hayat tu hidup. Mengikut dalam kitab Baqarah, iaitu kitab takrib, mana berhidup. Itu hubung po itu. Sifat manis semua berkuasa, berkanak, pengetahuan, berhidup. Artinya berhidup. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, bersifat dengan berhidup, maka dia hidup. Maka sifat hayat ni tak ada takluk.
Sifat mani yang 7 kudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam, semua ada takluk. Malaikat sifat hayat so, tak ada takluk. Hanya ada dia sama ratu sifat, kegunaan sifat. Tu ya. Tapi sungguh pun tak ada takluk, tapi semua hal lain tadi gantung dia so. Bermula hakikatnya, hakikat hayat, hakikat berhidup tu pada zat Allah Ta'ala. Hakikat sifat hayat pada zat Allah Ta'ala, iaitu hayat ni satu sifat. Bila kata sifat, maka ma bi ghairi, benda yang ada duk tupai di benda lain. Tu benda sifat lagu tu. Kalau bersifat muka baru ni mutahayyizun bi ghairi. Benda yang mengambil tempat tupai di benda lain. Tu benda baru. Kalau Allah Ta'ala lihat itu, maka ma bi ghairi, barang yang ada tupai di benda lain. Tu maknanya orang panggil kelakuan sifat. Ayat itu satu sifat yang koding. Bila kata koding, takrif dia mala awalalahu, barang yang tidak ada mula baginya. Barang hak koding ni dua saja, sifat Allah dengan zat. Koding azali, ngikut takam yang mengatakan hatullah. Nah, mala awalalahu, barang yang tidak ada mula baginya. Tu koding. Sifat yang koding, lagi maujud, lagi pula ada. Ni sifat manis semua orang panggil sifat yang bahasa ada. Lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Kalau itu sifat hayat ni, satu sifat yang diri sifat tu ada, lagi pula ada di Allah Ta'ala. Bandingnya muka baru seperti kita kata putih. Putih tu satu sifat yang diri sifat tu ada, lagi pula ada di zat kapah. Kapah tu zat, putih tu sifat. Putih tu sifat mani. Ataupun muka baru panggil arak. Tiap-tiap benda yang didapat dengan perceraian yang 5. Warna dapat ngelihat, suara dapat ngedengar. Nah, rasa dapat ngekecang. Bau dapat dengan cium. Sejuk panas dapat dengan sentuh. Itulah sifat mani kalau muka baru ataupun arak dia panggil. Arak, sifat yang bahasa ada. Satu sifat yang qadim, lagi pula maujud yang ada, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Nak berarti satu sifat yang di sifat tu ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Supaya masing sifat yang ada, lagi pula tupai ada di zat garing. Nampak lagi? Tu dia. Tupai ada di zat garing. Masing tu sifat ada dah. Macam mana? Tak lidah. Dapat dengan perceraian yang 5. Dapat dengan kecang. Dapat dengan leha. Dapat dengan dengar. Dapat dengan cium. Dapat dengan setu. Raba-raba tu. Dapat dengan setu. Inilah sifat yang bahasa ada. Muka baru, orang panggil arak. Ataupun sifat mani. Sifat mani. Kalau di Allah Ta'ala, sifat mani je. Apa lagi? Satu sifat yang koding, lagi pula sifat tu yang bahasa ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala, menghasilkan bagi zat bersifat dengan segala sifat ma'ani. Sini payah gitu. Menghasilkan bagi zat bersifat yo dengan segala sifat ma'ani. Orang panggil sifat hayat ni sifat yang mengesahkan bagi sifat yang lain. Dan boleh kita kata sifat hayat ni seolah-olah syarat bagi sifat yang lain. Maknanya mengesahkan bagi sifat yang lain. Bila tak ada dia, tak ada habis hak lain. Bila ada dia, boleh jadi hak lain tu ada, boleh jadi hak lain tak ada. Misal kita kata kita, sifat berhidup di kita, orang panggilnya ruh. Bila kita ada ruh, ruh ni lah menyebabkan bagi sifat lain. Mana? Nak boleh kuasa, kena tuan hidup. Nak boleh tengok, kena tuan hidup. Nak boleh kecek, nak boleh dengar, nak boleh bergerak, nak boleh apa saja, tak dapat tidak dengan sifat hayat, dengan ruh. Bila tuan tu hidup, dengan sebab apa boleh kecek, boleh sabit. Tuan tu hidup, ada sifat, orang panggil ada ruh.
Orang panggil ruh hidup ni lah. Bila ada dia, hak lain tu boleh jadi ada. Boleh jadi tak ada. Kalau tak ada dia, tak ada tuan tu mati, maka tak hak lain tu habis lah dah sifat mani hak lain tak boleh. Tak ada langsung dah. Terpecah, tercabut habis lalu dah. Kudrat pun tak ada, iradat pun tak ada, ilmu pun tak ada apa dia tuan mati. Ada pun kalau ada dia, boleh jadi ada hak lain, boleh jadi tak ada. Tengok tuan hidup, orang tak ada, jadi apa? Tuan hidup, kadang-kadang nyanyi, tak ada iradat. Tuan hidup, jahil tak erti perkara. Tuan hidup, mata buta. Tuan hidup, telinga tuli. Apa? Bila tak ada dia, tak ada habis. Bila ada, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Nampak lagi? Tu. Ini orang panggil menghasilkan bagi zat bersifat dengan segala sifat mani. Sifat hayat inilah membolehkan bagi zat tu bersifat dengan segala sifat lain. Seolah Allah katanya seolah Allah syarat. Syarat bagi nak boleh buat, nak boleh kandak, nak boleh tahu, boleh tengok, boleh dengar. Syaratnya kena ada sifat hayat. Jangan kata syarat, dia syarat ni dia kena taqaddum di atas masruh. Dia Allah Taala kata syarat, seolah Allah syarat. Gitu. Habis. Gitu deh. Lawan bagi hayat al-maut. Apa al-maut artinya mati. Maka iaitu al-maut tu mustahil. Apa mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujud. Barang yang tak terima oleh akal kena sungguhnya. Yakni benda tu tidak tak terima sungguh sekali-kali. Mati Tuhan tu. Sungguh ke? Dak. Benda tu tak terima sungguh. Tuhan kita hidup maka mati tu dak. Mati adalah perkara mustahil. Perkara yang akal kita tak terima. Ma la yaqbalu subut tu takrif dia. Barang yang tak terima akan nak sabar. Benda tu tidak tak terima sungguh sekali-kali. Tuhan kita mati. Bermula dalil atas yang demikian itu ada segala alam ini. Dalil dia ada dua. Dalil nakli. Dalil nakli ni dalil hak pindah ambil pada Quran dah ada. Dalil Quran sana itu menunjuk kata Allah Taala bersifat dengan hayat tu ada 2-3 surah. Suratul Baqarah, Suratul Ali Imran, Suratul Taha. Dalam Suratul Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu dalil kata Tuhan kita bersifat dengan hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ialah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Al-hayyu yang hidup. Hayyu yang hidup, yakni zatun muttasifun bil hayat. Satu zat yang bersifat dengan hayat, mana al-hayyu, al-qayyum, yang berdiri dengan sendiri, yang ada dengan cara-cara diri. Al-qayyum tu qiyamuhu bi nafsik. Tu maknanya. Yang kedua surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran. Dan dalam surah Taha, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Tu mana dalil kata Tuhan kita bersifat dengan hayat. Dalam Quran ada 3 surah. Surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Taha. Ni dalil nakli. Lah ni lagi dia kena ada Quran, kena ada. Tu kalau tak ada ni, mana bid'ah. Tak boleh mai. Lah ni dah. Padahal dulu tu orang kaji belaka dah. Kita Allah tak ada kena mari dah ayat Quran dah. Puasa nak tahu mengaji ulama sikit tahulah. Ni dapat nak mengajar orang kampung kita jauh hanya tak jadi kita jauh tak ada ayat Quran. Mengaji ulama sikit temunglah. Gaduh nak kata kau orang. Jangan deh. Habis. Dan yang ke sebelahnya sikit lagi. Ni dalil nakli, ni dalil akli, iaitu alam ini ada. Tak lagi yang kena tuai hidup. Supaya kita tengok jasa pia ni pang kayu semua, pang getah, pang deriang, pang moten semua lepagan ni. Siapa dia? Ceku tanah. Maka kita ertilah kau masa dek tanah ceku ni hidup, kalau ceku mati tak boleh tanah ni.
Ni orang panggil tengok jasa. Dalil kata tok cai kita sana tu ada sifat. Ya tengok jasa ni. Umuh. Bukan pok ku buat, cai ku buat. Pok ku duk ni. Cai kata cai ku itu ada sifat ya. Ada kudrah. Tak ada nyanyi. Ada kepandaian. Wak molek umuh ngorang larik molek. Cai kata ada sifat pandaian. Kalau tak ada ilmu tak boleh wak dia. Wak je morang tak anak. Nampak dia. Dan ke sebelahnya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan samu. Artinya pendengaran. Wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala ada sifat pendengar. Bila kita beriman Tuhan ada sifat pendengar, tentu dia mendengar. Tuhan kita mendengar. Sama ada muka latah, muka sulit, Tuhan kita dengar. Bila kita beriman, bila iman kita kuat, maka kita yakin kata Tuhan kita dengar. Ikut kita sana tu duk seorang duk apa jangan duk kata ke orang lah. Tu maknanya kita beriman dengan sifat pendengar. Jangan kita duk ngupak ke orang, jangan kita mengaruk, jangan kita kecek bahau, Tuhan kita dengar. Artinya pendengaran dan bermula hakikatnya hakikat pendengar pada zat Allah Ta'ala iaitu satu sifat ya qadim. Lagi maujud supaya ni surah tu supaya berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Nyata dengan dia segala maujud. Ni orang panggil sifat samuk dan sifat basar takluk dia inkishaf. Ulang kali lagi. Qudrat iradah takluk dia taksir. Taksir memberi bekas. Mengeluarkan jasa. Pindah kelakuan. Benda tak ada, we ada. Benda ada, we tak ada. Sifat apa dah mahlih lagu ni? Dua tu ya, qudrat iradah. Yang menentu iradah. Yang kerja qudrat. Ada pun hak takluk inkishaf. Dia tiga ni. Dua tak? Tiga sifat. Sifat ilmu, sifat samu, sifat basar. Ilmu. Iaitu Tuhan nyata dengan sifat ilmu. Tuhan tahu cerak, Tuhan dengar cerak, Tuhan tengok cerak. Ni bahasa Arab kata inkishafum. Terjemuh nyata. Kecak Melayu ke apa? Cerak. Tuhan tahu cerak, Tuhan dengar cerak, Tuhan tengok cerak. Cerak cacing boleh bagi. Tu maknanya. Ni maksud katanya nyata dengan dia segala yang maujud. Iaitu takluk samuk dan basar dia hadap kepada muga maujud. Muga ada. Muga ada hak qadim dua, iaitu zat Allah dengan sifat mani. Maka Tuhan dengar zat dia, Tuhan dengar sifat mani. Tuhan lihat zat dia, Tuhan lihat sifat mani. Itu lagi. Tuhan dengar garing, Tuhan dengar masing garing. Tuhan dengar daun kayu, Tuhan dengar hijau daun kayu. Tuhan dengar zat lada, Tuhan dengar masing ni pedah di lada. Oh, dengarlah mana? Wallahu alam. Wal imanu bihi wajibun. Wal kaifiyatu majhul. Wasu'alu anhu bid'ah. Itu apa? Wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala dengar garing, dengar masing garing. Kaifiyat dengar, wallahu alam. Nampak lagi? Tanya. Jangan dia tanya mari tu. Misal tu orang panggil benar lagu ni. Wajib kita beriman. Kaifiyat tu wallahu alam. Dan lawenyo as-somam. Artinya tuli. Artinya arti somam iaitu tuli. Maka iaitu mustahil. Dan kedua belahnya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan al-basar. Basar artinya penglihat. Pelihat. Bermula hakikatnya pada zat Allah Ta'ala iaitu satu sifat yang qadim lagi pula maujud. Berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Nyata dengan dia segala maujud supaya dalil dia wa huwa samiul basir. Iaitunya sama dengan bahasa supaya dia takluk muka maujud. Tuhan tengok, Tuhan dengar, muka ada. Muka qadim iaitu zat Allah dengan sifat mani. Muka baru iaitu jirai dengan Arab.
Tuhan dengar jirai, Tuhan dengar arah. Tuhan dengar kapah, Tuhan dengar putih kapah. Tuhan dengar garis, Tuhan dengar masin garis. Nah, tu. Tu. Tuhan dengar air batu, sejuk air batu Tuhan dengar. Napa lagi? Tu orang panggil Tuhan takluk. Iaitu mana sifat samuk dan basar, dia takluk muka maujudat. Habis itu. Kama dia katanya, dan yang ketiga belah wujud Allah Ta'ala bersifat apa ni? Sikit lagi. Bermula tanda atas ia demikian itu, tanda kata Allah Ta'ala lagi maujud, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, nyata dengan dia segala yang maujud, lawannya al-ama, gitu deh. Artinya penglihatan, bermula hakikatnya pada zat Allah Ta'ala, iaitu satu sifat yang qadim lagi maujud, berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, nyata dengan dia segala yang maujud, lawannya al-ama, artinya buta. Maka iaitu amma, buta tu mustahil. Benda mustahil, benda tu tidak, tak terima sungguh sekali-kali. Deh. Maka bermula tanda atas yang demikian itu, atas kata Tuhan kita bersifat dengan basar, tidak bersifat dengan buta, firman Allah Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan iaitu Allah Ta'ala yang mendengar, lagi pula yang melihat. Ni dalil nakli. Dalil nakli. Pindah ambil pada Quran deh. Artinya dan ialah Allah As-Sami, yang amat dengar. Tuhan yang amat dengar, lagi amat melihat. Habis kata. Dan yang ketiga belah wujud Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Ini panjang sikit, dia panjang huraya, panjang sikit kalam. InsyaAllah kalam dia dapat nafsi, nafsani, masdari, lafzi. Kata, berkata, kata, nak kata, berkata, perkataan. InsyaAllah mula deh. Kemudian katanya yang ke-13 al-kalam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hikmati bit taqwa wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.